Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Diharap adik-adik yang berada di rumah ya dalam keadaan sihat selalu. Okey. So untuk hari ini kita akan melihat tajuk dalam bab 6 tingkatan 3. Subtopik dalam bab 6 ni kita akan lihat subtopik yang kedua berkaitan dengan 6.2 pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. So apabila British memasuki tanah Melayu, tujuan utama mereka menjajah adalah untuk memanipulasi segala sumber ekonomi yang ada di tanah Melayu. Jadi secara tidak langsung sistem pentadbiran ekonomi di tanah Melayu akan berubah juga. Okey, so dalam bab ini kita akan lihat dan menghuraikan berkaitan dengan bagaimana pentadbiran barat yang telah diubah dalam sistem ekonomi di tanah Melayu ini. Okey, so kita akan lihat seterusnya. Di sini ada 5 perkara yang harus kita lihat. Okey, yang pertama sekali bagaimana British telah memperkenalkan sistem pentadbiran moden, iaitu yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang mana secara tidak langsung telah menyebabkan kelangsungan penguasaan mereka di negara kita ini. Okey, tujuannya adalah untuk memastikan ekonomi yang telah dikomersialkan tadi akan mudah untuk diuruskan oleh British. Okey, yang kedua adalah perubahan dalam hal ehwal perundangan. Yang ini berkaitan dengan contohnya undang-undang tanah, kemudian dengan penubuhan beberapa agensi-agensi, kemudian dengan pengurusan berkaitan dengan imigran ataupun buruh yang datang ke tanah Melayu. Seterusnya yang ketiga adalah berkaitan dengan wujudnya jabatan atau agensi-agensi kerajaan yang saya telah sebutkan tadi, kemudian wujudnya syarikat-syarikat perwakilan, dan last sekali telah tertubuhnya sistem kewangan dan juga insurans di tanah Melayu bagi memastikan sistem ekonomi yang diperkenalkan British ini dalam keadaan yang baik. Okey. So ini yang akan kita bincangkan di dalam bab ataupun subtopik 6.2 dalam bab 6 ini. Yang pertama kita akan lihat dahulu berkaitan dengan undang-undang. Okey, di sini ada dua, iaitu tanah dan juga buruh. Okey, bila sebut sahaja berkaitan dengan undang-undang tanah, berkaitan dengan tanah inilah perkara yang paling sensitif ataupun yang paling utama bagi masyarakat tempatan, terutama orang Melayu. Hal ehwal tanah ini jugalah yang akan menjadikan titik tolak perubahan ataupun pergaduhan ataupun pertelingkahan yang sering berlaku sekarang ini juga adalah disebabkan oleh tanah. Yang kedua adalah dengan buruh. Buruh ini merujuk kepada siapa pula yang akan bekerja di kawasan-kawasan ataupun sistem ekonomi yang telah diperkenalkan oleh British, terutama adalah pertanian komersial di ladang-ladang ataupun dengan pengenalan berkaitan dengan sistem-sistem di lombong-lombong. Okey, so kita akan lihat dua perkara ini. Kita lihat perundangan tanah di negeri-negeri Melayu. Okey, di sini ada 4 perkara. Pertama sekali, Majlis Mesyuarat Persekutuan telah meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu. Okey, Akta Tanah Simpanan Melayu ini sangat penting. Sekarang lebih dikenali sebagai Tanah Rizab Melayu. Okey, jadi Akta Tanah Simpanan Melayu ini adalah tujuannya untuk memastikan tanah-tanah milik orang Melayu tidak akan diubah ataupun dimiliki oleh mana-mana pelabur asing ataupun individu yang bukan daripada kalangan orang Melayu. Okey, dan kalau menurut akta ini, residen boleh mengisytiharkan mana-mana kawasan tanah dalam sesebuah negerinya sebagai hak orang Melayu. Okey, so tanah yang telah diisytiharkan sebagai TSM ini ataupun Tanah Simpanan Melayu tidak boleh ditukar milik kepada orang bukan Melayu. Okey, tanah tersebut yang saya sebutkan tadi tidak boleh dijual, dipajak atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Tujuannya untuk melindungi kepentingan ekonomi British yang mana kebanyakan kawasan tanah tersebut adalah tidak subur dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian atau ekonomi perladangan. Maksudnya di sini sebenarnya TSM ini bukanlah tanah yang bernilai tinggi. Sebenarnya tanah
simpanan Melayu ini adalah tanah yang tidak ingin dimiliki oleh pelabur-pelabur Eropah kerana tidak boleh dibangunkan. Maka bagi memastikan orang Melayu bersetuju dengan akta ini, maka dia berilah kawasan ke tanah-tanah ini. Dan tanah-tanah ini biasanya adalah tanah-tanah yang tidak boleh dikomersialkan. Okey, so tujuan yang nampak ataupun yang tersiratnya adalah untuk memastikan orang Melayu menerima British. Tujuannya senang kata macam ini. Kalau British masuk, British bagi juga benefit kepentingan kepada orang Melayu. Dia orang tak bagi tanah kepada orang lain, tetapi dia bagi kepada orang Melayu. Tetapi sebenarnya tanah itu adalah tanah yang tidak bernilai. Okey. So yang kedua pula, kalau kita lihat, okey, di Sarawak. Okey, di Sarawak lain pula berkaitan dengan undang-undang tanah. Okey, di sana adanya land order yang memperuntukkan hak milik tanah simpanan peribumi diwartakan pada tahun 1931. Okey, matlamat land order ini adalah untuk memastikan melindungi kepentingan masyarakat peribumi daripada dicerobohi oleh kaum pendatang yang membuka tanah untuk pertanian di Sarawak. Okey, dan kemudian pada tahun 1933 Land Settlement Order telah dikuatkuasakan untuk dilindungi masyarakat peribumi ini. Maksudnya Land Settlement Order ini adalah untuk memastikan tanah-tanah ini tidak boleh dipindah milik kepada orang bukan bumi putera di Sarawak. Okey. So kedua-dua undang-undang tanah ini telah dijadikan rujukan asas bagi melaksanakan land order yang telah diisytiharkan pada tahun 1948. So, dalam land order 1948 ni kalau dilihat, tanah Sarawak telah dibahagikan kepada beberapa kawasan. Okey, kawasan-kawasan yang telah dibahagikan adalah seperti kawasan tanah campuran, kawasan tanah peribumi, kawasan tanah adat peribumi, kawasan tanah simpanan dan kawasan tanah pedalaman. So kawasan-kawasan ini digazetkan mengikut jenis-jenis kawasan ini. Okey, so undang-undang ini juga sebenarnya adalah untuk memastikan tanah-tanah yang mempunyai nilai komersial tinggi sebenarnya dapat kepada British. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah undang-undang tanah di Sabah. Okey, kalau di Sabah, undang-undang untuk berniaga tanah, maksudnya peribumi dengan orang Eropah sebelum tahun 1888 dianggap tidak sah. Maksudnya apakah urusan yang berlaku sebelum tahun 1888 berkaitan dengan urusan tanah tidak diiktiraf oleh British. Okey, apa yang British buat? Pada tahun 1889, proklamasi yang ketiga telah iaitu perlindungan hak peribumi telah diwartakan. Okey, dan di bawah akta ini langkah melindungi hak dan kepentingan peribumi dilaksanakan bagi urusan niaga dan orang Eropah. Ketua peribumi mesti diberitahu terlebih dahulu. Maksudnya segala urusan berkaitan hal ehwal tanah mesti diberitahu dahulu kepada ketua peribumi di Sabah. Okey, dan penduduk peribumi pula ada hak untuk memohon dan mendapatkan ganti rugi. Okey, pegawai daerah bertanggungjawab untuk menjaga hak milik tanah peribumi tadi. So ini adalah 3 perkara berkaitan dengan undang-undang tanah yang mana sebelum British masuk tidak ada undang-undang ini. Okey. Seterusnya adalah undang-undang berkaitan dengan buruh. Okey, bila sebut buruh ini adalah golongan imigran yang datang untuk bekerja di estate-estate, ladang-ladang ataupun di lombong-lombong. Bagaimana British membuat undang-undang buruh ini? Okey, kita lihat. Okey. Bila berlakunya perkembangan yang pesat di dalam perusahaan biji timah dan juga getah, maka British telah menggalakkan kemasukan buruh daripada China dan India. So kalau di sini kita akan lihat 2 sistem, iaitu pertama adalah sistem kontrak dan yang kedua adalah sistem kangkani. So kita kena mengenal atau tahu berkaitan dengan perbezaan dengan sistem kontrak serta dengan sistem kangkani. Apa bezanya? Okey, kita lihat dahulu sistem kontrak.
Okey, sistem kontrak ini maksudnya melalui sistem ini buruh daripada China dibawa masuk ke negara kita oleh pihak majikan. Okey, majikan yang bawa masuk. Ini sistem kontrak dan tambang perjalanan, kemudian makan, pakaian serta tempat tinggal akan disediakan oleh majikan. Okey. So ini apa yang berlaku bagi sistem kontrak. Sistem kanggani pula akan dilantik seorang kanggani. Kanggani ini dulu membawa maksud ketua ataupun tandil ataupun mandor ataupun penyelia di ladang getah. Selalu kita sebut, senang kata, kalau dekat kilang-kilang, supervisor. Kalau di estate-estate adalah mandor. So mandor itu adalah kanggani. Dan kanggani inilah yang akan dihantar ke India untuk mencari buruh-buruh untuk dibawa ke tanah Melayu. Okey, dan kanggani akan menguruskan tambang dan perjalanan buruh tersebut ke ladang majikannya. So kanggani adalah untuk orang India, sistem kontrak adalah untuk orang Cina. Kanggani membawa pergi ke ladang-ladang ataupun estate-estate. Sistem kontrak membawa penduduk ataupun kaum Cina tadi ke lombong-lombong. So itu adalah perbezaan antara dua sistem ini. Pada tahun 1877 pula, British telah menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina. Okey, tujuannya adalah untuk melindungi buruh-buruh daripada dieksploitasi oleh mana-mana pihak yang berada di tanah Melayu. Okey, dan pada tahun 1882 Ordinan Buruh Kontrak telah diluluskan bagi melindungi pekerja yang bekerja di tanah Melayu. Okey, 1908 pula Majlis Perundangan Singapura telah ditubuhkan untuk tabung imigran India, yang mana mereka ini boleh berlayar secara percuma dari Madras ke negeri-negeri Melayu. So Majlis Perundangan Singapura ini ditubuhkan sebagai tabung imigran India. So tak adalah macam sistem kanggani tadi. Okey, dan perkembangan ekonomi ini telah menyebabkan menarik buruh banyak yang datang daripada Indonesia. Okey, dan kalau kita lihat, perusahaan biji timah dan getah telah menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada buruh-buruh ini. Okey, dan mereka telah merantau untuk bekerja sebagai buruh yang mana berdatangnya daripada Indonesia. Okey, ini yang berlaku disebabkan oleh permintaan yang tinggi dalam pasaran dunia ketika itu. Jadi ini adalah perundangan buruh yang ada. Yang penting di sini adalah pelajar kena tahu berkaitan dengan sistem kontrak dan juga sistem kanggani. Okey, itu perkara yang paling penting. Okey, ini yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan sistem kontrak dan juga sistem kanggani. So inilah poin yang utama yang harus pelajar-pelajar ambil tahu. Okey, ini adalah perbezaan antara kedua-dua yang telah saya sebutkan tadi. Okey, melalui sistem ini, sistem kontrak, buruh Cina dibawa masuk ke negara kita oleh majikan sendiri. Tapi sistem kanggani pula dihantar seorang kanggani. Maksud kanggani tadi adalah ketua, penyelia, mandor, tandil. Okey, kalau sistem kontrak, majikan akan tanggung semua. Dalam sistem kanggani pula, semua ditanggung oleh kanggani tadi. Seterusnya, kalau kita lihat, kedua-dua sistem ini, sistem kontrak adalah untuk membawa buruh Cina, sistem kanggani adalah untuk membawa buruh India. So itu adalah perbezaannya. Persamaannya adalah kedua-dua sistem ini adalah sistem untuk membawa buruh untuk bekerja di pertanian komersial di tanah Melayu. Itu persamaannya. Seterusnya, kita lihat pula jabatan dan agensi yang telah ditubuhkan bagi mempertingkatkan ekonomi di tanah Melayu. Di sini ada 6 perkara yang penting. Pertama, kita tengok 1872. Adanya British tubuhkan Jabatan Kerja Raya ataupun JKR ni. Okey, antara kejayaan JKR dalam bidang ekonomi membina bangunan Sultan Abdul Samad. Okey, kemudian Ibu Pejabat Kereta Api. Seterusnya Masjid Jamek Kuala Lumpur dan juga Karkosa Seri Negara. Itu adalah sumbangan JKR
Okey, kemudian 1905 British menubuhkan Jabatan Pertanian. Tujuannya adalah untuk memajukan tanaman ekonomi dan membangunkan industri getah, seperti membuat penyelidikan berkaitan dengan getah, menyediakan pakar teknikal dan juga pengusaha ladang dan juga pekebun kecil. Maksudnya mereka berusaha untuk meningkatkan pengeluaran getah di tanah Melayu. Okey. Yang ketiga, British telah menubuhkan institusi khas penyelidikan getah pada tahun 1926 yang lebih dikenali sebagai RRIM ataupun Institut Penyelidikan Getah Malaya. Okey, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran getah berikutan kesan permintaan tinggi industri getah ketika itu. Okey, yang keempat pula. Okey, yang keempat, British telah menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air. Okey, pada tahun 1931. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberkesanan sistem pengairan bagi meningkatkan hasil pengeluaran padi. Okey, sebab apabila buruh semakin bertambah, maka sumber asas ataupun makanan ruji perlulah juga ditingkatkan. Okey, so dia akan mengurangkan kos British untuk membeli ataupun mengimport beras daripada luar. Yang kelima, ditubuhkan juga Jabatan Pos, Telegraf dan juga Jabatan Kereta Api. Okey, yang mana tujuannya adalah untuk melicinkan sistem pengangkutan dan juga perhubungan di tanah Melayu. Okey, ini yang kelima. Seterusnya yang terakhir, di Sarawak dan juga di Sabah ditubuhkan Jabatan Kerajaan bagi kemudahan perkhidmatan pos dan telegraf serta kegiatan pertanian. So di sana adanya jabatan kerajaan yang memudahkan sistem pos, telegraf dan juga kegiatan pertanian. Okey, itu apa yang berlaku di Sarawak dan juga di Sabah. So inilah jabatan-jabatan yang wujud ketika itu. So JKR itu adalah antara jabatan yang tertua lah di tanah Melayu ini, yang mana kekal sehingga sekarang. Kewujudan syarikat perwakilan. Okey, ini juga yang berlaku di tanah Melayu, yang mana wujudnya sistem ataupun syarikat-syarikat perwakilan bagi menguruskan dana-dana daripada pelabur-pelabur yang melabur di tanah Melayu. Okey, kalau kita lihat dekat sini, yang pertama, pemodal British dan Eropah telah membawa masuk modal asing yang besar ke negara kita. Jadi mereka telah mengimport barang-barang terus daripada negara-negara tertentu. Dan kalau kita lihat, peranan ini telah dimainkan oleh syarikat perwakilan. So import ini dilaksanakan oleh syarikat perwakilan, okey, ataupun agency house. Okey, so syarikat perwakilan ini dikenali dengan nama gedung perwakilan ataupun crown agent. So crown agent ini adalah syarikat perwakilan. Okey, mereka ini memiliki rangkaian sistem keuangan, insurans, syarikat perkapalan, pusat penyelidikan dan menjalankan perdagangan antarabangsa. Okey, so maksudnya syarikat perwakilan ini mempunyai rangkaian yang lengkap bagi menguruskan ekonomi bukan sahaja di tanah Melayu, tapi memudahkan urusan untuk sampai terus kepada pelabur-pelabur mereka. Okey, seterusnya yang keempat, antara syarikat perdagangan yang ada ketika itu, contohnya seperti Boston and Company, Boston Battery, Estate Agency, Harrison and Crossfield, Guthrie and Company, Barlow and Company, serta satu lagi adalah Sime Darby. So ini antara syarikat-syarikat milik British yang telah wujud sebagai syarikat perwakilan ataupun crown agent di tanah Melayu. Okey, namun syarikat-syarikat ini ada yang setengahnya telah dibeli sahamnya oleh Malaysia selepas merdeka. Okey, so seterusnya syarikat perdagangan ini mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan, yang sama ada kerajaan peringkat tempatan ataupun di peringkat antarabangsa. Okey, contohnya seperti Boston and Company telah menguruskan ekspor getah dan biji timah
dan telah menguasai syarikat perkapalan serta kewangan Hong Kong Bank. So maksudnya mereka adalah satu syarikat bukan yang kecil, tetapi mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan tempatan ataupun di peringkat antarabangsa. Dan apabila berkaitan dengan ekonomi, salah satu perkara yang pasti tidak boleh dielak adalah munculnya sistem keuangan dan juga insurans. Okey, di sini kalau kita lihat apabila pelabur-pelabur Eropah ini telah datang, mereka telah memperkenalkan banyak mata wang asing, yang mana sebelum adanya British ini masih kurang penggunaan mata wang ini. So kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah mata wang asing. Contoh mata wang perak Sepanyol telah digunakan di negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat pada tahun 1580. Okey, maksudnya ini antara wang yang awal digunakan di tanah Melayu. Okey, seterusnya pada tahun 1897 British telah menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan wang kertas di bawah Ordinan ke-8. Okey, so ini adalah penggunaan wang yang pertama. Maksudnya wang ini adalah mata wang kertas di bawah Ordinan ini adalah yang pertama yang dibuat di tanah Melayu. Okey, seterusnya yang ketiga, lembaga ini diberi kuasa mengeluarkan mata wang kertas negeri-negeri Selat dan juga mata wang kerajaan Melayu telah terhapus. Maksudnya apabila wujudnya mata wang kertas ini, mata wang kerajaan Melayu yang lama sudah tidak digunakan. Okey, so kita boleh tengoklah contoh gambar di sebelah atas ni. Itu adalah gambar mata wang negeri-negeri Selat dan mata wang negeri-negeri Melayu serta negeri Borneo. Kalau kita nak tengok ni adalah yang di sini. Okey. Okey, apa yang saya bulatkan itu merupakan contoh bagi mata wang negeri-negeri Selat dan juga mata wang negeri-negeri Melayu serta wilayah Borneo. Okey, itu adalah apa yang telah dibuat oleh British. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini, kepesatan ekonomi British telah mengenalkan sistem kewangan moden dan juga insurans. Tujuannya adalah untuk melicinkan urusan keuangan yang berlaku di tanah Melayu. Dan British juga telah menubuhkan sistem perbankan supaya modal daripada luar negara mudah disalurkan ke negeri Melayu. Contoh syarikat-syarikat insurans yang ada adalah syarikat Royal Insurance Company, Kin Guan Insurance Limited di Pulau Pinang dan juga Commercial Union di Ipoh pada tahun 1919. Okey. Contoh bank-bank pula yang ada adalah contoh Mercantile Bank di Pulau Pinang pada tahun 1859, Hong Kong and Shanghai Bank Pulau Pinang 1888, kemudian The Chartered Bank Jalan Raja Kuala Lumpur pada tahun 1888, Bank Hin Lee Bank Pulau Pinang pada tahun 1933. Okey. Dan kebanyakannya pada peringkat awal ini mereka telah menggunakan kapal laut sebagai pengangkutan penting dalam sektor perdagangan antarabangsa. So kebanyakannya adalah menggunakan kapal laut. Seperti gambar di bahagian atas penjuru kanan ni adalah contoh penggunaan kapal dalam urusan. Okey, dan kapal-kapal ini juga memerlukan khidmat insurans maritim. So kesimpulan dalam tajuk ini, kalau kita lihat, British telah melakukan banyak perubahan dalam sistem pentadbiran bagi urusan kegiatan ekonomi supaya ekonomi yang diuruskan di tanah Melayu ini adalah mudah dan lebih cekap. Okey, so apa yang kita boleh ambil daripada sini adalah kita hendaklah memanfaatkan kekayaan negara melalui permuafakatan semua pihak supaya kepentingan untuk membangunkan negara itu dapat tercapai.
So kita harus memastikan ekonomi kita terus bergerak ke hadapan dan ekonomi itu akan balik kepada negara kita kembali. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Kita sambung pada kelas berikutnya. Sekian, terima kasih.